Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutamanya buat murid-murid kelas 6 Venus. Untuk subjek pendidikan Islam tahun 6. Baiklah, pada hari ini hari Jumaat, hari yang penuh barakah. Dan hari ini merupakan jadual untuk pengajaran PDBR untuk pendidikan Islam tahun 6. Jadi insya-Allah hari ini Ustaz akan teruskan pengajaran kita. Hari ini untuk tajuk hari ini ada berkenaan dengan ayat kefahaman. Untuk bidang Al-Quran lah, ayat kefahaman. Dan tajuk kita mengenai surah Al-Qadar. Al-Qadar. Jadi murid-murid yang ada buku teks, buku pendidikan Islam, sepanjang Ustaz jelaskan ni, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 19. Ustaz ulang semula bagi murid-murid yang ada buku teks, dan Ustaz jamin lah semua dah dapat buku teks. Itu pun unit SPBT dah edarkan kepada murid-murid. Jadi buka muka surat 19. Cari surah kefahaman dan surah Al-Qadar. Pastikan betul. Baik, minggu ini adalah minggu kelima. Minggu lepas kita tiada PDPR kerana cuti sempena sambutan tahun baru Cina. Baik. Kefahaman ni, apa yang perlu kamu faham? Dalam bidang Al-Quran ni dia ada 3, iaitu pertama ayat hafazan, yang kedua ayat bacaan, dan yang ketiga adalah ayat kefahaman. Ayat bacaan kita hanya perlu membaca sahaja. Ayat hafazan kamu perlu menghafal, dan ayat kefahaman kamu perlu faham konsep, latar belakang dan apa yang ada pada surah tersebut. Jadi hari ini Ustaz akan jelaskan dengan lebih lanjut mengenai surah Al-Qadar. Ustaz harap kamu boleh dengar penjelasan Ustaz dari awal ni sampailah akhir video ni, insya-Allah. Baik. Dah buka buku surat 19. Surah Al-Qadar. Cuba kamu rujuk muka surat 19 tu, kita akan belajar sikit pengenalan surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ni dia ada 5 ayat. Ustaz bacakan sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik. Ini adalah ayat yang mana ada 5 ayat. Surah Al-Qadar ni mengandungi 5 ayat, dan surah ni merupakan surah yang ke-97 di dalam Al-Quran. Kalau kamu belik balik Al-Quran tu, Resam Usmani tu, dia adalah surah yang ke-97 di dalam Al-Quran. Ini fakta-fakta latar belakang yang kamu perlu tahu mengenai surah Al-Qadar. Dan kemudian dia diturunkan di Mekah. Ayat ni semasa Nabi dapat ni, wahyu ni dapat, ayat ni diturunkan di Mekah. Itu fakta kamu perlu tahu. Dia bukan turun di Madinah, bukan turun di Syam, bukan turun di Palestin, bukan turun di Malaysia, bukan turun di Kelang, KRU ke, bukan. Fakta ni surah Al-Qadar ni turun di mana? Dia turun di Mekah Mukarramah, yang mana umat Islam berkumpul untuk mengerjakan suruhan Allah SWT. Iaitu mengerjakan haji, umrah. Baik, surah ini dinamakan Al-Qadar kerana kandungan membicarakan kehebatan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Yang ini kamu perlu faham. Surah ni kebanyakannya dan majoritinya menceritakan tentang kehebatan, tentang kehebatan malam Lailatul Qadar, khusus untuk Lailatul Qadar. Jadi lepas ni orang tanya surah Al-Qadar ni apa, kamu dah tahu dah. Lepas Ustaz jelaskan ni, kamu tahu surah Al-Qadar ni ada mengenai Lailatul Qadar. Kehebatan Lailatul Qadar, apa keistimewaan Lailatul Qadar ni berbanding bulan-bulan yang lain. Dan para malaikat dan Jibril turun pada malam Lailatul Qadar dengan membawa keberkatan dan kebajikan kepada hamba-hamba Allah yang mukmin dan soleh. Pada malam ni special sikit, malam Lailatul Qadar ni. Malaikat siapa turun? Malaikat Jibril turun. Dia membawa sesuatu, iaitu keberkatan dan kebajikan. Barang siapa yang masa tu dia dapat malam ni satu hari je sebenarnya. Malam Lailatul Qadar ni dia bukan, walaupun dalam bulan puasa tu kan, dia bukannya setiap malam tu ada.
Okey, dia satu hari saja, satu hari yang special yang mana bila hamba Allah ni dapat, ada yang mungkin yang dapat pada malam tu dia beramal soleh apa semua, dia dapat pula kebetulan malam tu adalah malam Lailatul Qadar, maka dia adalah antara orang-orang yang beruntung sebab bukan semua orang dapat. Okey, walaupun kita dah hidup beratus tahun sekalipun, belum tentu kita akan dapat malam Lailatul Qadar ni. Malam Lailatul Qadar ni hanya untuk mereka yang berusaha. Okey, untuk yang nak dapatkan, dia bangun tiap malam dan kemudian jika ada rezeki dia akan jumpalah malam Lailatul Qadar ni. Okey, jadi Ustaz jelaskan seterusnya muka surat 20. Tadi muka surat 19. Kita buka buku teks pendidikan Islam muka surat 20. Okey, Ustaz bacakan satu demi satu maksud dia. 5 ayat tadi. Okey, yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey, ini ayat yang pertama, maksudnya sesungguhnya kami telah menurunkan yakni Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Okey, di sini ayat yang pertama ni membuktikan bahawa Al-Quran itu, Al-Quran yang kita baca sekarang ni, dia diturunkan pertama kalinya adalah surah pada malam Lailatul Qadar, bukan surah Al-Qadar. Okey, wahyu pertama yang turun bukan surah Al-Fatihah ke, bukan surah Al-Qadar. Dia adalah surah apa? Pertama sekali Nabi dapat di Gua Hira dulu, yang mana malaikat Jibril memeluk, iaitu surah apa? Surah Al-Alaq. Iqra, bacalah. Okey. Jadi yang ayat pertama ni menjelaskan bahawa Al-Quran yang kita baca ni turun pada malam Lailatul Qadar, bukan pada bulan-bulan lain. Okey, maksudnya pada bulan Ramadan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan bagaimanakah engkau mengetahui tentang kebesaran malam Lailatul Qadar? Allah soalkan kat situ. Okey, macam mana kita nak tahu tentang kebesaran malam Lailatul Qadar? Kemudian ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat yang ketiga ni yang kita kena tahu. Allah cakap macam mana kehebatan malam Lailatul Qadar tu pada ayat kedua. Kemudian Allah jelaskan bahawa malam Lailatul Qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, kat sini kita dah belajar ilmu hisab, ilmu matematik yang kamu belajar kat sekolah tu. Okey, Allah kat sini dia beritahu 1000 bulan, dia tak cakap berapa tahun. Jadi kita bahagikan sendiri 1000 bulan. Sekarang ni Allah sebut 1000 bulan. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Maksudnya 1000 bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Sekarang ni 1 tahun ada berapa bulan? 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 1000 bulan bahagi 1000 bahagi 12, kita akan dapat berapa? Okey, anggaran Ustaz dalam 83 bulan 83 tahun 3 bulan. Bayangkan orang yang dapat Lailatul Qadar ni, dia dapat jumpa Lailatul Qadar ni seumpama dia beribadah kepada Allah tu 83 tahun 3 bulan. Beruntung tak? Kita ni belum tentu lagi hidup dalam 83 tahun. Tapi orang ni satu contohnya setahun tu kan sekali dia kan malam Lailatul Qadar ni. Contoh kalau dia jumpa lagi 2-3 tahun dia buat dia jumpa lagi, bayangkan dah berapa tahun dah buat, berapa ratus tahun dah dia buat amalan. Tapi itulah Ustaz cakap, malam Lailatul Qadar ni memang agak susah untuk kita jumpa. Dan dia hanya untuk orang yang ikhlas, orang yang betul-betul kuat beribadah, rajin beribadah. Okey, terutamanya 10 malam terakhir. Clue dia 10 malam terakhir bulan puasa tu. Okey, bulan Ramadan tu. Jadi kalau kita jumpa pada bulan pada Lailatul Qadar ni, memang kita tak orang yang beruntung. Kita beruntung sebab kita dah melebihi pahala daripada orang lain. Kebajikan yang kita buat, amal soleh yang kita buat 83 tahun 3 bulan. Okey, anggarannya lah. Nanti kamu tak percaya cakap Ustaz, kamu ambil kalkulator, kamu bahagikan. Kalau pandai kira matematik sendiri, ini tugasan kamu, 1000 bahagi 12. Dapat berapa? Okay. Dan kemudian Allah jelaskan pada ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril. Allah khususkan lagi malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, kerana membawa semua perkara yang ditakdirkan berlaku pada tahun berikutnya. Pada tahun inilah sebenarnya Allah SWT menjelaskan bahawa pada malam Lailatul Qadar juga Jibril turun ke bumi, dijumpa bumi, dan dia membawa takdir-takdir yang akan berlaku pada
akan datang tahun berikutnya. Ini semua urusan Allah SWT lah, yang mana para malaikat je yang tahu. Okey, para malaikat ni pun mendapat arahan daripada Allah SWT, dan mereka sangat patuh, sangat taat kepada perintah Allah. Okey, jadi mereka membawa satu kata, memang satu malaikat, kata malam rahmat, mana malaikat turun. Bila malaikat turun tu yang banyak banyak amal kebajikan, banyak orang kata membawa rahmat. Okey, sebab malaikat ni bukan turun setiap hari ke bumi dan macam ni kan. Jadi dia ada waktu-waktu dia, lagi-lagi pada malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey, ayat yang terakhir bermaksud sejahteralah malam berkat itu sehingga terbit fajar. Jadi kat sini ayat yang kelima ni menerangkan bahawa malam Lailatul Qadar tu bukan berlaku waktu siang, bukan berlaku waktu petang, lain nama pun malam kan. Jadi sampailah terbit fajar tu, terbit matahari nak solat subuh tu, okey, maka berakhirlah Lailatul Qadar. Okey, bermula pada malam kita buat maghrib tu kan dah malam kan, tapi malam-malam tengah malam tu waktu dia pukul 2-3 pagi tu, kalau kita beribadah kepada Allah Taala, tiba-tiba kita jumpa tanda-tanda Lailatul Qadar, maka kita antara orang beruntung. Bila kita jumpa malam Lailatul Qadar tu, kita berusahalah bersungguh-sungguh minta doa kepada Allah SWT. Mana tahu makbul. Okey, dan muka surat 21, muka surat yang terakhir. Okey, intisari surah Al-Qadar. Intisari tu apa yang kita perlu tahu dalam surah Al-Qadar ni. Jadi Ustaz akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, dia keistimewaan. Apa keistimewaan malam Lailatul Qadar ni? Allah menurunkan Al-Quran kali pertama pada malam Lailatul Qadar. Yang ni kamu kena ingat. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Kalau ada soalan, bila Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang pertama sekali. Okey. Yang kedua, Allah menyuruh manusia menghayati kebesaran malam Lailatul Qadar. Surah ni khusus untuk kita menghayati kebesaran malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam bukan macam malam-malam biasa kita ni. Dia malam ni special sikit. Okey. Yang ketiga, pahala amal ibadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ni pun Ustaz dah jelaskan tadi. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya 83 tahun. Lebih kurang macam tu kita buat amalan, kalau kita jumpa lah. Yang keempat, para malaikat turun mengelilingi majlis ilmu sebagai tanda penghormatan kepada pencinta ilmu. Okey, pada malam Lailatul Qadar ni juga. Okey, menerangkan ayat ni, surah Al-Qadar ni menjelaskan juga bahawa malaikat ni ada dekat orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu agama macam sekarang ni, okey, pada malam tu malaikat tu akan turun berada di sekeliling kita, sebab malaikat ni suka majlis agama. Okey, malaikat tak suka majlis-majlis macam majlis-majlis tari menari ke, majlis-majlis okey, sukan ke dan sebagainya. Tapi malaikat ni akan datang mengelilingi orang yang mencintai Allah, iaitu dengan menambah ilmu pengetahuan tentang kebesaran Allah SWT. Okey, Allah memerintahkan para malaikat turun mengatur urusan hidup manusia. Okey, malaikat ni akan mengatur semua urusan manusia, iaitu yang Ustaz sebutkan tadi. Dia akan datang, dia akan turun dan dia akan bawa berita yang akan berlaku pada tahun berikutnya. Itu semua urusan Allah Taala. Kita manusia ni hanya tahu sedikit sahaja mengenai hal-hal gaib ni. Okey, dan last sekali, kesejahteraan dan keberkatan malam Lailatul Qadar berterusan sehingga terbit fajar. Yang ni pun Ustaz dah jelaskan tadi. Maksudnya dia berterusan. Kalau kita jumpa pada malam tu, akan berterusan sampai fajar. Okey, lepas fajar tu dah kira stop, takkan habis. Dah habis kiranya dah, maka orang yang dapat tu Alhamdulillah, orang yang tak dapat tu mungkin dia rugi sikit lah. Okey, jadi itulah mengenai surah Al-Qadar. Ustaz harap kamu semua faham, kamu semua dapat menghayati kebesaran, kehebatan malam Lailatul Qadar ni, yang mana malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana pada malam ni Al-Quran diturunkan. Okey, dan malaikat pun, Jibril pun turun dengan malaikat lain bawa rahmat. Okey, bawa keberkatan. Jadi insya-Allah lah, sama-samalah kita berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dalam bulan puasa pun dah tak lama lagi, kita akan usahalah, utamanya 10 malam terakhir. Tak mampu 10-20 hari tu, tapi majoriti ulama mengatakan 10 malam terakhir. Cuma mereka ni tak sepakat bila 10 malam terakhir. Cuma kita ni ada yang mengatakan waktu-waktu ganjil dan sebagainya. Contohnya waktu ganjil, nombor-nombor ganjil tu 21, 23, 25, 27. Ada yang mengatakan perlu beramal sepanjang 10 malam terakhir tu kalau kita tak nak terlepas. Jadi murid-murid pilihlah mana satu. Kalau kita nak dapat ganjaran, doalah berbaik. Mana tahu boleh doakan sekali, doakan ustaz ke kan. Okey,
Lah, kadang-kadang kita doakan doa seorang hamba tu, bila kita doa dalam diam, itu lebih Allah sukai dan lebih Allah makbulkan berbanding kita doa yang jelas-jelas depan dia kan. Jadi insya-Allah lah, itu saja pengajaran Ustaz. Ustaz harap semua murid-murid kelas 6 Venus ni yang cerdik-cerdik pandai ni, insya-Allah yang akan jadi orang-orang hebat pada masa akan datang. Jadi kamu tambahkanlah ilmu pengetahuan kamu tentang agama Islam. Itu saja pada Ustaz. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, tapi sebelum tu Ustaz nak kamu, kita ada aktiviti pengukuhan. Dah belajar mesti nak kukuhkan pengetahuan kan. Jadi kalau kamu tak buat nota atau tak buat latihan, mungkin ingatan tu akan lupa. Okey, jadi yang ada buku modul aktiviti digital ni, masa digital kebiasaan tahunan ni, Ustaz nak kamu buka muka surat 12 dan 13. Okey, 12 dan 13 ni, okey, kamu perlu buat dan kemudian macam biasalah hantar dekat Telegram. Dan majoriti Ustaz tahu dah ada dalam Telegram. Okey, yang bagi yang tak ada, terpaksa salin lah. Okey, tapi kalau yang tak ada ni sebenarnya dia boleh beli, ada mak bapak yang syorkan beli kat Shopee dan sebagainya kan. Cubalah cari. Sebab buku ni memang Ustaz gunakan untuk pengukuhan kamu. Lagipun kamu mudah. Okey, tak perlu nak salin nota banyak, kita buat aktiviti macam ni je. Okey, lagi-lagi waktu PKP ni. Okey, bagi yang tak ada, salin dalam buku tulis, tapi tulis yang Jawi saja. Ustaz tak nak kamu tulis dua-dua Rumi. Yang buku ni pun, yang buat latihan ni pun jawab yang Jawi saja, tak payah jawab bahasa Melayu. Yang bahasa Melayu ni khusus untuk mereka yang tak faham Jawi sebenarnya. Tapi Ustaz 6 Venu ni insya-Allah semua faham. Okey, itu saja pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.